Apakah benar terdapat merkuri dalam vaksin? Banyak keraguan yang timbul seperkara kenapa merkuri dalam kosmetik dikatakan bahaya. Sebaliknya, tidak jika merkuri diletakkan dalam vaksin. Padahal sama-sama menggunakan etil merkuri. Selain itu, saya juga terbaca kononnya vaksin mengandungi bahan pencemar seperti nanah lembu, air kencing kuda dan bahan pencemar lain. Benarkah dakwan-dakwan seperti yang dinyatakan itu? Okey, ianya tidak benarlah. Vaksin tidak mengandungi nanah lembu, vaksin tidak mengandungi air kencing kuda dan vaksin tidak mengandungi bahan-bahan pencemar yang lain. Bahan-bahan yang kita masukkan dalam vaksin semua ada fungsi dia. Sebagai contoh, merkuri yang ditanyakan pada awal soalan tadi ada fungsi dia. Merkuri yang dimasukkan dalam sesetengah vaksin fungsinya adalah sebagai pengawet, tetapi ia tidak dimasukkan dalam bentuk logam merkuri yang ada dalam termometer tu. Kita kena faham, merkuri ada beberapa bentuk ya. Ada 3 bentuk utamalah. Yang pertama adalah logam merkuri dalam bentuk cecair, iaitu yang dalam termometer tu. Yang kedua adalah merkuri organik. Yang ketiga adalah merkuri tidak organik ataupun inorganic merkuri. Merkuri yang logam dalam bentuk termometer tu, kalau katakan dia pecah dan meruap ke udara, katakan sesiapa tertidur, ianya berbahaya dan ia tidak dimasukkan dalam vaksin. Merkuri yang inorganik pula adalah garam merkuri, contohnya macam merkuri amonium ataupun merkuri chloride, biasanya dicampurkan dalam bahan kosmetik secara haram sebagai ejen pemutih. Dan kalau katakan mana-mana bahan ini dikesan dalam mana-mana alat kosmetik, ia akan diharamkan. Manakala merkuri yang digunakan dalam vaksin adalah dalam bentuk organik merkuri ataupun thimerosal. Thimerosal ataupun thiomersal. Thiomersal ini biasanya bila masuk dalam badan dia akan bertukar menjadi etil merkuri, salah satu daripada sebatian organik merkuri. Sebatian organik merkuri pula ada 2 jenis, satu etil merkuri dan satu lagi metil merkuri. Kedua-duanya boleh dikumuhkan oleh badan kita. Mana satu lebih senang dikumuhkan? Tentulah etil merkuri yang mana digunakan dalam vaksin. Metil merkuri ada dalam apa? Ada dalam ikan-ikan yang kita makan, terutamanya ikan-ikan yang duduk dekat laut dalam lah. Contohnya kalau katakan kita makan ikan-ikan besar seperti ikan tenggiri, ikan tuna, semua tu ada metil merkuri. Dan bila kita makan, metil merkuri tu akan masuk dalam badan kita dan ambil masa lebih kurang dalam seminggu ke sebulan untuk dikumuhkan. Tetapi kalau katakan etil merkuri seperti yang vaksin tadi, kita cucuk dalam badan kita, thiomersal tadi akan ditukarkan kepada etil merkuri dan ia ambil masa tak sampai seminggu pun untuk dikumuhkan. Ia tidak akan berkumpul dalam badan kita. Dan vaksin bukannya kita bagi setiap hari, bukannya macam kita makan ikan setiap minggu makan ikan, kita bagi bila perlu saja vaksin itu. Maka penggunaan merkuri dalam bentuk thiomersal dalam vaksin itu adalah selamat. Dan sekali lagi ingin saya tekankan bahawa bukan semua vaksin menggunakan thiomersal ini. Thiomersal digunakan dalam vaksin adalah sebagai bahan pengawet dan ia digunakan dalam dos multi-vial sahaja. Maksudnya, dan kalau vaksin itu, satu vial itu boleh digunakan berkali-kali. Contohnya seperti yang suntikan untuk darjah 1, DT dan MR, ia akan menggunakan thiomersal. Tapi kalau single dose vaksin yang mana kita beri kepada bayi, ia tidak mengandungi thiomersal ini dan tentunya ia tidak mengandungi merkuri.